Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menyediakan permainan interaktif dengan menggunakan GamiLab. Dengan menggunakan GamiLab, kita boleh menyediakan satu permainan quiz yang sama seperti Who Wants to be a Millionaire. Jom kita tengok bagaimana untuk menghasilkannya. Okey, mula-mula di Omnibox kita typekan saja GamiLab. Okey, GamiLab. Untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan GamiLab, okey, klik saja GamiLab dan anda perlu sign up seperti biasa ya. Okey, disebabkan saya sudah ada akaun, saya hanya login. Okey, jika anda merupakan pengguna GamiLab yang baru, okey, just klik saja di sini di schools dan sign up dengan menggunakan akaun MOE. Okey, saya akan login. Baiklah, ini adalah paparan GamiLab jika anda telah sign up. Okey, dan anda telah sign up, ini adalah paparannya. Untuk melihat games yang ada yang ditawarkan di dalam GamiLab, boleh klik di Explore dan ada pelbagai games sedia ada yang boleh digunakan. Ya. Dan untuk mereka game sendiri, untuk mereka permainan sendiri, hanya klik di Create. Okey, ini adalah My Game sekiranya anda telah mempunyai koleksi game. Okey, contoh di sini, jika anda telah mempunyai koleksi game, ia akan dipaparkan di sini. Okey, prinsipnya adalah sama macam Quizzes juga ya. Okey, My Result ini adalah result untuk game yang kita pernah main. Okey, pada hari ini kita akan mereka satu game. Okey, kita tengok paparan yang ada di Create Game. Okey, namakan game tersebut. Apakah nama game yang ingin dibuat pada ingin dihasilkan? Okey, contohnya kita ingin menghasilkan game literature in action. Okay, kita ingin menghasilkan game literature form 3. Kita menghasilkan tulis saja literature ataupun linguistik, kalau ada boleh pilih saja yang bersesuaian. Okey, select game types. Di sini ada 3 jenis game. Okey, 3 jenis bentuk game yang boleh dihasilkan. King of the Mountain, Explore ataupun Bike Race. Dari sini kita akan ambil contoh. Okey, contoh adalah Explore. Paparan untuk setiap tema ni adalah berbeza ya. Okey, kita hanya typekan saja complete the task to reach the destination. Okay, just tulis saja apa objektif untuk game tersebut. Okey, kalau kita lihat paparan yang ada di sini, okey, paparan yang ada di sini di sebelah kiri, ini adalah menunya. Title and quest. Selepas kita lengkapkan paparan title and quest, tekan saja target audience. Target audience kita adalah untuk murid tingkatan berapa. Okay, kalau di sini saya ambil middle school. Okey, nyatakan nama negara, bahasa Inggeris. Okey, hanya klik saja. Okey, pergi pula ke collaborators. Sekiranya anda ingin berkongsi, ingin collaborate dengan rakan-rakan, bolehlah masukkan email di sini. Contoh, saya akan masukkan email. Okey, senang kalau kita masukkan email sendiri supaya kita boleh buat bila-bila masa saja ya. Okey, ini pula adalah paparan GameBot. Okey, di paparan GameBot inilah kita akan memilih tema dan juga background untuk game tersebut.
Okay, seperti yang telah saya nyatakan, pada kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menyediakan game show dalam bentuk game show Who Wants to Be a Millionaire. Okay, jika hendak menyediakan game yang mengikut tema yang ada tadi, okay, kita hanya memilih beberapa notes. Okay, saya tunjukkan yang asasnya dulu. Okay, ini adalah tajuk. Okay, klik Get Started. Okay, ini adalah theme yang dipilih, 3D Town. Dan how many notes do you want? Maksud di sini adalah berapa soalan yang kita nak sediakan, berapa poin yang perlu dihabiskan sebelum murid menamatkan game tersebut. Okey, contoh di sini, kalau game biasa kita boleh pilih 1, 2 sampailah maksimum yang ada dekat sini. Okey, banyak soalan. Okey, how many notes do you want? Sebab kalau daripada notes ni, contoh kalau notes tu kita pilih 40 notes, okay, 40 notes dia akan buat satu track. Dia akan buat satu track untuk murid tersebut capai checkpoint yang terakhir. Okey, di sini kalau kita tengok notes dia unlimited. Okey, cuma kalau lagi banyak notes, okey, lagi banyak notes yang ada yang dipilih, lagi lambatlah game tu nak habis. Bergantung kepada keadaan macam mana kita nak adapt soalan tersebut. Saya akan teruskan untuk menunjukkan cara bagaimana untuk menyediakan game show Who Wants to Be a Millionaire. Okay, how many notes do you want? Okay, ini adalah paparan untuk game board yang kita telah sediakan. Tadi kita dah pilih satu note saja. Satu note, okay, kita akan pointkan sahaja di sini. Kalau misal kata tadi kita pilih sebelum ni kita buat game macam game biasa tu, dia akan ada track kan, akan ada track laluan sini sampai pusing ataupun reach destination mungkin untuk 10 ataupun 11 ataupun 20 notes. Okey, itu game biasa. Tapi hari ini kita akan fokus untuk Who Wants to Be a Millionaire. Ada satu note saja, kita just klik sahaja di sini. Okey, klik di sini nampak button edit. Okey, bila dah klik edit, akan ditunjukkan paparan ni. Okey, ni adalah contoh konten yang pernah dibuat. Okey, hanya klik saja create content. Create content, pergi ke question. Okey, ini adalah paparan untuk kita membuat soalan dan kena ingat untuk membuat game show Who Wants to Be a Millionaire, kita perlukan 15 soalan. Ingat ya, 15 soalan, ready siap-siap 15 soalan berserta dengan 4 pilihan jawapan. Okey, title di sini typekan tadi, tajuk tadi saya nak buat berkaitan dengan literature form 3. Okey, literature form 3. Dan kalau nampak sini adalah kotak untuk, sini adalah ruangan untuk soalan. Dan ni untuk jawapan. Okey, bila dah typekan title, okey, pergi sini dulu. Okey, pilih dulu. Ada pilihan, dia ada dua pilihan di sini, quiz dan millionaire. Okey, klik millionaire. Okey, bila kita dah klik millionaire, dia akan bawa kita ke format untuk millionaire. Kalau untuk quiz tadi, pilihan jawapan dia ada satu ataupun boleh secara boleh dijawab secara fill in the blanks. Tapi sebab kita pilih Who Wants to Be a Millionaire, ini adalah format soalannya. Ingat ya, 15 soalan berserta dengan 4 pilihan jawapan. Ini adalah ruangan untuk soalan. Hijau adalah jawapan yang betul. Okey, kita dah ada 4 pilihan jawapan. Hijau adalah jawapan yang betul dan 3 baki ni adalah jawapan yang salah. Okey, kita perlu sediakan untuk 15 soalan. Nampak ada 15 soalan, baru dia akan generate game. Okey, jom kita siapkan 15 soalan. Bagaimana untuk menyiapkan 15 soalan ni dengan lebih mudah dan juga pantas? Okey, senang je. Boleh juga kita copy dari Word. Okey, boleh copy dari Word. Kadang-kadang soalan tu kita dah ada dalam bentuk Word, dah ada dalam bentuk Google Docs. Just copy, paste sahaja di sini. Selain daripada itu, satu lagi tips yang boleh kita gunakan.
Sekiranya anda mempunyai soalan koleksi soalan di Quizizz, Kahoot boleh juga digunakan. Copy dan paste. Pastikan soalan itu adalah soalan yang anda buat sendiri di Quizizz ataupun Kahoot ataupun di Google Docs ataupun di Google ataupun di... Okey, satu lagi tips, anda boleh copy daripada Words, daripada Google Docs, daripada Quizizz, daripada Kahoot, dan pastikan daripada Quizizz dan Kahoot tu anda pilihlah soalan daripada koleksi yang pernah anda buat sebelum ini. Kadang-kadang kita ada soalan dari Quizizz, stick saja dekat situ kan cara. Mungkin boleh ditunjukkan dengan cara permainan yang baru. Soalan yang sama dari Quizizz kita bawakan pula dalam bentuk game, iaitu GamiLab dengan menjawab soalan dalam game show Who Wants to be a Millionaire. Okey, jom kita copy soalan satu persatu. Okey, selain daripada tu, jika kita nak memberi rujukan untuk murid menjawab soalan, okey, boleh disertakan gambar. Klik saja, ada button image di sini. Okey, kita boleh upload dari sumber yang ada. Okey, contoh sini saya uploadkan dari gambar yang saya ada dan add sahaja di sini. Okey, seterusnya untuk soalan kedua dan seterusnya sama saja ya. Copy paste dari sumber soalan. Macam contoh ni saya ambil hanya di Word. Okey, dalam Microsoft Word saya dah ada soalan, saya akan copy saja di situ. Okey, copy. Nak type pun boleh juga. Okey, copy, Ctrl V. Ya, Ctrl V. Okey, sekarang kita dah siap 15 soalan. Okey, boleh cek balik kalau ada kesilapan
ada error masa kita buat soalan tu kan. Okey, cek balik soalan, dah cukup 15 dan pastikan ada 4 pilihan untuk setiap jawapan. Okey, cek semula. Okay, kalau tak ada kesilapan, bolehlah kita generate quiz. Okey, tak ada ya. Okey, dan generate game. Okey, klik generate game. Akan game sedang diproses. Okey, ini adalah soalan, contoh soalan yang akan keluar. Okay, this resource is a draft state, which means that it won't display. Kita takkan display lagi selagi tak publish. Edit content. Okay ya, klik edit content. Save and close. Kita tak save, kita tak publish lagi soalan yang ada ni. Soalan dah siap tapi tak publish. Okay, klik saja di sini publish. Okey, di sini akan keluar button license, sama ada kita nak buat ni sebagai ada license ataupun kita nak share saja kepada public. Okey, bergantung. Sebab kalau dekat sini pun dari segi copyright, kalau 100% tu kita punya, kita nak ada license, bolehlah create di sini. Okey ya. Dan save and close. Okey, kita dah siap tadi gamebot. Okey, gamebot dah siap. Dan untuk kita share, okey, untuk kita share game yang telah dihasilkan tadi, ruangan share and publish. Tapi sebelum kita share, kita setkan dulu score. Okey, berapa skor yang nak diberi? Okey, setting di sini show high score, klik yes. How many scores would like to show? Pilih bergantung kepada jumlah murid. Kalau dalam kelas tu, kalau kita buat mengikut kelas, mungkin ada 40 kelas saja, bolehlah limitkan berapa. Tapi kalau kita combine kelas, pilihlah untuk 10 yang untuk 10 orang, kita akan bila 10 orang dah main tu baru keluar result untuk yang high score. Tapi kalau hanya ada sikit saja dalam kelas tu, bila dah main 3 akan keluar yang high score dia. Okey. High score boleh pilih sama saja 3. Okey, who's on the list? Kita nak listkan murid-murid. Okey, sama ada tujuan nak motivasikan mereka supaya nama mereka ada ikut list. Okey, kalau kita combine classes tu yang akan keluarkan skor paling maksimum 100. Tapi kalau minimum bergantunglah. Mungkin nak tunjukkan 10 saja. Top 10. Okey, top 10 in the game. Okey, kita boleh tengok markah mereka. Okey, publish setting. Okey, klik saja di publish setting. Allow others to copy. Kalau kita nak allow, nak bagi orang lain copy, bolehlah. Tapi kalau tak nak orang lain copy, kita ambil ni sebagai restriction untuk kita sendiri sahaja. Bergantung. Okey, kalau ni saya allow lah, orang nak copy pun bolehlah buat kan. Okey, show on marketplace, dan players has to log. Kalau perkara nombor 2, players has to log in with their Gamilab account to play. Kalau boleh tak payah. Sebab nanti bila kita dah share kepada murid, murid akan ada masalah untuk masuk selagi mereka tak ada account dalam Gamilab itu sendiri. Okey. Ini selesai dan klik saja button publish. Bila dah bertukar warna merah, game ini telah di-share dan telah di-publish. Okey, kita tengok pula ruangan di sini. Okey, literature form 3. Masukkanlah contoh. Okey, kalau di sini saya masukkanlah contoh teks yang ada dari itu, ataupun nak front cover buku tersebut, ataupun bolehlah create cover untuk game yang telah kita hasilkan ini. Okey, play codes. Ini adalah play codes yang boleh dihantar kepada murid. Okey, kita nak copy ni hantar melalui Telegram ataupun melalui Google Classroom. Okey, selain daripada tu, kalau kita nak share game ni kepada murid melalui Google Classroom, okey, selain daripada share di play code ni, okey, klik saja di kod yang ada sekarang ni, DEFLDW. Okey, di bawah ni kan. Klik saja dan akan keluar paparan untuk kita copy. Dan ada juga paparan kita boleh share ke Google Classroom. Okay, contoh ni game kita dah siapkan. Kita boleh hantar ke Google Classroom sebagai assignment.
dan akan di-link terus ke Google Classroom. Pilihlah kelas mana yang kita nak share game ni sebagai assignment. Okey, pilih kelas. Contoh di sini saya pilih kelas 3 Utarit. Okey, saya hasilkannya sebagai assignment. Okey, create as assignment, then akan dibawa ke paparan kelas. Okey, ke paparan kelas. Mungkin perkara ni kita buat awal dan belum sampai lagi untuk topik berkenaan assign dan schedule. Kita tetapkan bila murid boleh melihat tugasan tersebut. Maybe untuk bulan Ogos. Okey, Ogos baru aktif. Bergantung kepada kalau kita dah tengok dalam RPT. Okey, dalam RPT kita dah tahu untuk topik ni akan diajar pada bulan Julai, end of August. Klik saja. Contoh kat sini kita ambil Julai, 15 Julai, at 10 AM dan schedule. Murid akan mendapat game ni dah dihantar kepada murid, tapi mereka hanya boleh lihat, hanya tahu assignment ni ada pada 15 hari bulan Julai saja. Kalau kita tak aktifkan immediately. Tapi kalau nak aktifkan immediately, hanya hantar saja link yang telah kita ada tadi. Okey, ni paparan di Google Classroom ya. Google Classroom ni. Okey, kalau kita nak share kepada murid secara immediately masa dalam Google Meet, dalam Google Meet nak murid menjawab soalan tersebut, hanya copy dan send ke Telegram ataupun dalam chat box di Google Meet dan beri mereka kod sekali ya. Okey, VEFLDW. Okey, kita tengok pula preview yang telah dibuat tadi ya. Okey, ini adalah preview, dan preview untuk murid macam inilah. Mereka akan loading game tersebut. Okey, dan klik play. Bila dah klik play, boleh pesan kepada murid. Mungkin sebelum murid menjawab, tunjuk cara bagaimana nak menjawab. Sebab dekat sini agak kabur, dia tak nampak dekat sini ada soalan. Nanti kalau tengok tak tahu nak pergi ke mana. Okey, tunjuk murid dulu. Okey, klik di sini dan klik. Okey, boleh mula bermain dan murid akan dibawa ke paparan di sini. Ada gambar, lepas tu soalan. Tapi gambar tak berapa jelas lah. Mungkin gambar yang secara untuk teks tak berapa sesuai, melainkan teks tu besar. Okey, contoh di sini. Dan murid akan menjawab soalan. Kalau jawab soalan pertama betul, murid boleh terus ke soalan kedua dan nilai reward tu akan bertambah. Nilai reward tu bergantunglah kalau kita memang nak bagi reward dalam bentuk apa. Setiap satu kenaikan tu akan diberi point. Dalam bentuk point. Masuklah dalam Dojos Class ataupun kita dah create satu form untuk collection of point yang mereka dapat masa PDPR. Sekiranya murid telah tamat menjawab soalan di dalam game tersebut, akan keluar paparan di sini berapa murid yang telah menyertai, dan bila kita klik di sini akan dikeluarkan keputusan result berapa pemain yang telah menyertai. Dan boleh juga diambil ni sebagai kehadiran jika mereka menjawab soalan semasa sesi PDPR tersebut. Contoh di sini hanya ada satu pemain saja, dan kalau kita tadi dah pilih untuk top 5, bottom 5, akan keluar senarai di sini dan ada analisa mereka menjawab soalan tersebut. Close. Bila kita dah close, akan keluar paparan di sini game yang telah kita hasilkan. Ini adalah game yang telah dihasilkan sebentar tadi.
Sekian sahaja dari saya, tutorial untuk menghasilkan game dengan menggunakan aplikasi GamiLab. Ia boleh digunakan di dalam PDPR ataupun boleh dijadikan sebagai satu bahan bantu mengajar untuk murid-murid membuat ulang kaji sendiri di rumah. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.